بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Khamis. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kita semua dapat meneruskan halaman 587 satu surah yang ke-82 Al-Infitar. Sama-sama kita ingin melihat bagaimana surah ini berkait dengan surah sebelumnya At-Takwir yang mungkin bagi sebahagian adik-adik menghafaz dan juga selalu mendengar dalam solat dibacakan oleh imam-imam kita. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safas. Merdeka Ustaz. Mudah-mudahan sambutan ataupun kita kata kemerdekaan kita semalam, Allah SWT terus memerdekakan jiwa kita. Betul. Daripada kehambaan, terutamanya kepada dunia lah. Betul. Jangan letak dekat dunia kan, hati je. Subhanallah. Moga-moga kita dapat terus mendalami lagi ilmu Al-Quran, memerdekakan jiwa kita. Subhanallah, insya-Allah. Dan itulah juga apa yang kita akan baca pada hari ini Ustaz ya. Jangan sampai kita tertipu dengan pelbagai perkara yang ada di dunia ini untuk kita menuju kepada Tuhan yang mulia ya. Dan itu cara untuk merdeka sebenar-benarnya Ustaz ya. Nabi dihantar, diutus untuk membebaskan kehambaan kepada manusia kepada kehambaan kepada yang esa. Dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan sinopsis ringkasan halaman 587. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang kita akan baca sebentar nanti, kejadian hari kiamat. Kalau At-Takwir sudah pun berbincang, kali ini kita berbincang sudut lain hari kiamat, pembalasan amal dan bagaimana penghinaan atas manusia yang tidak mensyukuri kepada nikmat, istilahnya kufur, pada ayat 1 hingga 8. Kemudian diteruskan pada ayat 9 hingga 12, apakah sebab kelalaian manusia dan bagaimana Allah membekalkan kepada kita malaikat yang sentiasa mencatat amal kita. Seterusnya pada ayat yang ke-13 hingga ke-19 sehingga akhir, pembahagian manusia kepada dua golongan di hari akhirat yang kita harapkan kita adalah golongan yang beruntung. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 13 memulakan majlis kita pada hari ini. Jangan lupa tuan-tuan untuk share, kongsikan. Kita dah berada di hujung-hujung My Quran Time ini. Harapnya share itu, perkongsian itu sebagai saham kita di akhirat sana insya-Allah. Bersama Ustaz Tar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, kita nak menyambung ataupun kita nak memulakan bacaan sebenarnya pada hari ini. Kita nak baca surah yang ada 19 ayat saja kan, tetapi isinya subhanallah safazan, sangat menggerunkan, sangat menggetarkan jiwa kita. Dan kita nak baca terlebih dahulu ayat 1 hingga 13. Kita cuba tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, dengan bacaan murattal sabah. Boleh ya? Kita cuba ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 13 ya pada surah Al-Infitar Ustaz ya, surah yang pendek 19 ayat tetapi mempunyai maksud yang amat mendalam yang mungkin sebahagian daripada kita sudah pun menghafalnya dan kita boleh membandingkan Ustaz ya, surah At-Takwir dan juga surah Al-Infitar ini seperti sama tetapi tidak sekata. Tidak sekata, sama tapi tidaklah 100%. Kerana apa? Kerana kita melihat dalam surah At-Takwir banyak bercerita tentang kegelapan, tentang bakaran api ya, sebagai salah satu daripada ancaman tentang hari pembalasan. Tetapi dalam ayat ini kita akan melihat banyak berkaitan dengan dibelah dan juga pergerakan tentang hingar-bingar pada peristiwa hari pembalasan. Allah mulakan dengan idzas samaa'un fatarat, iaitu apabila langit itu terbelah. Langit terbelah, dan ini apa Ustaz ni, mengerikan ya. Kalau kita tengok satu bangunan tu pun kalau katakan dia retak pun kita dah bimbang dah. Tak khawatir nanti dia runtuh. Ini Allah nyatakan idzas samaa'un fatarat. Salah satu daripada babak ketika berlakunya hari kiamat, apabila langit yang utuh yang kita dapat hari ini akan terbelah ya. Infatarat itu maksudnya, fatara itu maksudnya terbelah kan ya. Contohnya bila kita tanam satu biji benih itu, bila dia bukaan pada tanah tersebut, itu namanya fatara ya, ataupun nama Allah lain adalah Al-Fatir, iaitu yang membelah
kepada segala sel, tanah dan sebagainya sebagai pencipta yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi apakah yang penting kita perhatikan lagi? Wa idzal kawakibun tatharat, iaitu apabila bintang-bintang dalam surah At-Takwir Allah menggunakan nujum saja. Nujum itu adalah bintang yang bercahaya. Tapi kawakib ini adalah gugusan bintang. Gugusan bintang. Bintang-bintang yang banyak itu biasanya dijadikan sebagai panduan bagi pelayar kapal ataupun yang berada di kawasan padang pasir. Padang pasir tak ada Google ataupun Waze kan. Jadi dia tengok saja pada kawakib itu, dia tahu ke utara, selatan, nak pergi Syam, nak pergi Palestin, nak pergi mana. Itu kemahiran bagi orang-orang di padang pasir. Tapi Allah menyatakan walaupun dia sudah berada pada tempat-tempat yang begitu, ya, mungkin macam saya tak tahu nak baca Ustaz ya, tapi bagi orang yang pakar pada baca bintang yang di atas sana, dia akan nampak bahawa okey, kalau nak pergi ke Syam begini, ya, pasal dia sudah letak pada tempatnya, tak berubah-ubah dari segi bentuk dan kaedahnya. Tetapi seutuh-utuh kawakib ini, gugusan bintang ini, intatharat, dia akan jatuh Ustaz. Lebih kurang kalau kita camping waktu sekolah menengah Ustaz ya, kita camping, kemudian adalah lampu-lampu ke kan, bila kita punya kemah tu berantakan, jatuh, lampu-lampunya habis berselerak, maka itulah yang berlaku bila berlakunya hari kiamat, di mana bintang-bintang yang ada jatuh, ya, jatuh. Dan kita boleh bayangkan Ustaz kan, ni bukan jatuh lampu mentol yang 20 watt tu. Ini adalah matahari, bintang yang beribu-ribu itu jatuh. Kita boleh bayangkanlah betapa hancurnya bumi ini, dan ia mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia akan bergerak kepada alam seterusnya, iaitu alam akhirat yang dijanjikan. Baik. Jadi pada waktu itu apa lagi yang berlaku di daratan? Wa idzal biharu fujirat, iaitu lautan-lautan Asia Pasifik ke Laut Cina Selatan ke Laut Selat apa semua Ustaz ya, semuanya itu akan fujirat. Ya, fujirat itu maksudnya dia akan bergelora, bergejolak, dan orang cakap tsunami Ustaz. Ya, tsunami itu pun kita dah takut. Ini maksudnya keseluruhan alam ini ataupun lautan ini, maksudnya kalau nak pergi Halong Bay lagi Ustaz, tak boleh dah. Tak adalah tenang naik kapal boleh tadabbur, tak adalah. Habis dah peluang itu. Dan Allah menyatakan wa idzal quburu bu'thirat, iaitu kubur-kubur semuanya akan terbongkar. Terbongkar ni ceritanya Ustaz lebih kurang kalau kita pergi berjalan lah. Kita dah kemaskan beg kita semua, kemudian kita tengok mana kunci kereta, contohnya kan, cari tak jumpa, akhirnya kita akan bongkar kita punya beg kita yang dah kemas tadi tu, ya, dan kita cari apa? Cari kunci. Maka bila bu'thirat ini ialah dibongkar segala tanah kubur yang ada untuk mencari apa? Setiap individu jenazah kita lah Ustaz, bakal jenazah kita Ustaz ya, akan dibongkar balik. Pada waktu itu akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku pada waktu itu? Kita akan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang ini menakutkan Ustaz. Subhanallah. Iaitu mengetahui, tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang diakhirkan ataupun dilalaikan. Apa maksud kat situ? Maksudnya ialah qaddamat ini apa yang kita buat. Buat baik tu kita seronoklah, kita tengok balik senarai buat baik kita, baca Quran, ikut My Quran Time, dah nak habis dah, kita tengok senarai sejam. Memang kita amat gembira sebagai seorang manusia ya yang dibangkitkan. Pada waktu takut semua Ustaz ya. Tetapi apa lagi yang qaddamat, apakah yang telah dilakukan yang buruk pun sedangkan sekali Ustaz. Akan disenaraikan, tengok balik dulu yang penipunya, tak sembahyangnya, apa sebagainya, semuanya akan ditayangkan ataupun dipersembahkan. Itu satu. Tapi yang menarik lagi Ustaz ya, bukan menariklah, yang mengerikan juga ialah wa akharat. Wa akharat ini yang ditakhirkan, yang diakhirkan, yang dilalaikan. Dapat peluang My Quran Time, sibuk, tak sempat baca Quran kan. Dapat lagi peluang lain untuk buat kebaikan, sibuk ya. Betul. Dan kemudian ada lagi peluang yang itu kita kecewalah, mengapalah aku tak sedekah hari itu kan, boleh sedekah lebih, mengapa 50 sen dia contohnya kan. Tetapi wa akharat ini juga ada peluang untuk berbuat dosa. Tetapi waktu itu kita kata, ya Allah, aku tinggalkan dosa rasuah ini, ya Allah, aku tak nak tipu rakyat ketika mereka nak memilih saya tidak mahu beri mereka rasuah, tipu, buat janji-janji palsu, maka saya tak buat perkara tersebut. Masuk senarai Ustaz. Allah. Masuk senarai, dan pada waktu itu kita rasa wah,
mujur, bukan mujur lah ya, alhamdulillah saya tak terlibat macam orang-orang lain. Orang-orang lain semua bagi janji-janji bulan bintang, rupanya berguguran Ustaz ya bila dah habis suatu pertandingan. Jadi di sini mengapa orang ada yang tak buat cukup baik dan juga tidak lalaikan perkara keburukan ya, maksudnya cuba lari daripada keburukan, kerana ada satu Ustaz. Ya. Dia mungkin terlupa ayat nombor 6, ayat nombor 7, ayat nombor 8 yang kita nak baca sekali lagi. Satu rayuan daripada Allah SWT. Allah bukan marah. Allah bukan marah ya, tapi satu rayuan, dan rayuan ini bukan pada masa lepas. Ini adalah rayuan yang akan datang, yang Allah beritahu kepada kita agar kita buat persediaan betul-betul sebelum langit terbelah dan juga lautan bergelora. Ayat yang ke 6 hingga ke 8 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Betul lah, kita takut tu wa akharat kan. Saya dulu padahal ada je Ustaz orang ajak masuk kelas online, belajar Iqra kan, belajar tajwid, nak betulkan bacaan dan sebagainya, tapi itulah nanti dululah, nanti sikit lagi lah. Allahu akbar kan. Ambillah peluang saat ini. Dan saya tertarik ada antara perkongsian yang disampaikan oleh Abdul Safas ketika haji kan. Ya, betul, bahawa seorang ayah yang senantiasa mengingatkan anak dia untuk tengok My Quran Time. Oh subhanallah ya. Dipesan mungkin tak sempat tengok, tapi oleh kerana pesanan itu subhanallah daripada seorang ayah yang ibu yang begitu dekat dengan Al-Quran, subhanallah. Baik, jadi kita nak baca hari ini saat ini 7 8 9 6 7 8. Baik, kita cuba sekali lagi baca sama-sama 6 7 dan 8 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah ayat yang ke-6. Wahai manusia, ya, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Bila Ustaz baca tadi Ustaz ya, dia bukan ya ayuhan nas. Betul. Ya ayuhal insan. Betul. Bila cakap ya ayuhal insan, dia punya bunyi pun dah seperti merayu Ustaz ya. Betul. Allah menyatakan wahai setiap manusia. Kalau katakan ya ayuhan nas itu wahai seluruh manusia, mungkin adalah saya tak masuk kot dalam kumpulan itu. Tetapi kali ini Allah merayu kepada manusia yang diberikan peluang untuk buat kebaikan dan dijauhkan daripada keburukan, tapi terbalik ya, ada peluang buat baik tak nak, bila ada peluang buat tak baik tidak dijauhkan perkara tersebut. Jadi Allah memanggil kepada kita semua, wahai manusia, apa sebenarnya yang menyebabkan kau tertipu daripada Tuhanmu yang amat mulia? Cikgu Ustaz ya, cikgu tu baik sangat dalam kelas. Biasanya kadang-kadang ada anak murid dia saja kan, cikgu baik kat depan, dia main-main kat belakang, dia jentik kawan, dia lastik kan, tak nak buat kerja rumah ya, dan di akhir tahun itu fail exam, peperiksaan. Dan pada waktu itu kalau cikgu tu panggil, dia panggil Ahmad kan, ataupun nama ni siapa, Amin contohnya, Ali, sebenarnya apa sebenarnya masalah kau ni kan? Cikgu dah buat yang terbaik, cikgu dah bawakan kamu makanan pagi-pagi, kamu ni tak ada makanan, cikgu dah bagi peluang kepada kamu, cikgu dah bagi kamu, tapi kamu masih lagi tak nak buat yang terbaik. Kalau cakap begitu Ustaz, walaupun dia gagal tu, tapi mengalir air mata. Betul. Ya. Jadi Allah memanggil kita sebenarnya, wahai manusia kan, setiap manusia unik. Allah panggil setiap manusia di kalangan kita, apa sebenarnya? Takkanlah dengan sebab duit, dengan sebab anak, isteri, pangkat, kuasa, pemimpin-pemimpin yang ada memilih untuk dapatkan duit berbanding dengan
dengan merapati kepada mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Mulia. Masya-Allah. Allah dah baik dah kan, bagi kita mata, bagi kita telinga dan sebagainya, kita boleh bernafas dengan baik, kita tak kena covid, kalau kena covid pun masih lagi survive ya. Tetapi apa yang menyebabkan memilih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah bawakan kepada kita apa? Tuhan inilah yang mulia, yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu dan juga menyeimbangkan kamu. Tiga perkara. Mula-mula cipta kita Ustaz ya. Satu, kan? Cipta kita daripada kita jadi arnab. Allah jadikan kita manusia. Kalau cuba bayangkan Ustaz kan, jadi arnab, kahwin dengan arnab Ustaz, kan susah tu kan. Satu. Yang keduanya fasawwak. Allah sempurnakan. Allah sempurnakan, beri kita tubuh badan yang boleh berfungsi, tangan, mata dan sebagainya, dan seimbangkan. Seimbangkan itu maksudnya apa? Ialah kita boleh berperanan, berfungsi dan juga kita akan diadili sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Allah ni zalim Ustaz ya. Kalau kamu buat jahat nanti kamu dapat kebaikan. Kalau kamu buat baik nanti tak ada diberi balasan. Allah adil. Lebih daripada itu nanti kita bincangkan, tapi kita lihat dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu nathara, ya, menaburkan ataupun menyebarkan. 3 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini kita jumpa pada ayat yang kedua sebentar tadi, wa idzal kawakibun tatharat, iaitu apabila bintang itu jatuh bertaburan, menunjukkan bahawa tidak ada lagi fungsi gugusan bintang tersebut, maka kita juga tidak lagi boleh berfungsi sebaik mungkin untuk beramal. Maka kita perlu mengambil tindakan, buat amal terbaik sebelum peristiwa besar itu berlaku. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tapi itu isinya penting Ustaz ya, mengingatkan balik kepada kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Mencabar Ustaz sebenarnya. Pasal kadang-kadang kita benda dekat ni kita suka kan, benda yang akhirat ni nampak seperti jauh, tetapi sebenarnya bersyukur kita ada Al-Quran ini. Allah berikan ubat-ubatnya agar kita boleh menghargai ya. Allah dah jadikan kita sempurna, Allah seimbangkan ya. Kalau ayat yang ke-8 itu fi ayyi suratin ma syaa rakabak, ya, Allah susun betul-betul Ustaz ni. Kita punya kapilari darahnya, sendi-sendinya, apa sel-selnya susun elok-elok betul ya. Tak mungkinlah kata ini tak ada, saya boleh buat apa saja kot kan, tak ada tujuan, tak ada tugas. Itu perkara yang kita amat bersyukur, dan itu sebabnya kita kena baca Quran dan selalu baca yang terbaik lah Ustaz. Betul Zafar. Jadi untuk baca yang terbaik, seperti mana kita setiap hari kita kongsikan, kita ulang kaji apakah perkara yang perlu diberi perhatian, dan hari ini kita nak teruskan lagi perkongsian tajwid kita. Moga-moga kita dapat terus memperelokkan bacaan kita insya-Allah taala, iaitu menyempurnakan sebutan huruf ta yang sukun ataupun yang mati ketika kita baca dengan bacaan ataupun dengan cara waqaf. Itu daripada ayat yang ke-1 sehingga yang ke-5 contohnya kan. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Sadaqallahu azim.
Jadi huruf ta dekat ujung dia tu dia ada sikit saja angin dia. Jangan kita banyak sangat lepas dia. Contoh, idzas samaa'un fatarat. Jadi macam qalqalah pula. Kan? Sampaikan jemaah duduk saf ketiga pun dengar. Oh, banyak sangat tu kan. Belum terkeluar air liur. Jadi kena hati-hati, jangan tak ada langsung pula. Kan? Wa idzal kawakibu tatharat. Tak boleh juga. Sebab ada sifat dia tu, ada angin dia, ada terlepas sikit. Kan? Jadi kalau kita tidak ada sesi dengan guru, memang agak mencabarlah Ustaz Faz. Sebab bacaan kita tu tidak dapat panduan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertalaqi ataupun baca Al-Quran dengan siapa? Dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril baca, Nabi dengar, Nabi hayati, Nabi ikut. Begitu juga dengan kemudian Rasulullah pula baca. Kan? Sayyidina Jibril alaihi salam perhatikan pula. Subhanallah. Jadi itulah tujuan kita ataupun saranan kita untuk kita sama-sama baca Al-Quran ataupun semak Al-Quran dengan guru. Mudah-mudahan ada sesi-sesi selepas ini Ustaz Faz. Ada terus langsung bersama dengan para penonton kita, ibu ayah kita, insya-Allah Ustaz Faz. Insya-Allah, dan malah kita doakan Quran Time 2.0 nanti Ustaz ya, yang dalam perancangan kita doakanlah Ustaz dapat memimpin secara offline nanti dalam studio. Dan kalau sekarang ni kita berdua je kan, tuan-tuan berada kat rumah, tapi harapnya kita doakan ada kita boleh dengar kan bunyi ta tu dengan cara yang terbaik, masya-Allah. Baik, kita ingin teruskan bacaan kita daripada ayat yang ke-14 hingga 19 ya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Allah membuktikan betapa Allah ini amat mulia Ustaz ya. Allah mulia dengan menciptakan kita, sempurnakan, seimbangkan, kemudian disusun betul-betul ya. Kita punya sendinya, kalau sendi ni Ustaz ya, kalau lutut ni dah mula longgar sikit je, memang sakit betul kan. Saya pernah yang sebelum ni pernah kan, tapi bila makan ubat Allah kembalikan, pinjamkan balik ya. Allah nak cerita apa? Bahawa semua yang ada pada kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi kat kita Ustaz ya. Pasal ada orang yang bila dia tertipu kepada bi rabbikal karim ini, dia tertipu konsep Tuhan yang amat mulia ini, dia sanggup mempersoalkan Tuhan, mengapa saya banyak sangat masalah, mengapalah saya sakit, mengapa saya hilang kerja, mengapa Allah buat itu ini. Sebenarnya dia rasa macam Allah berhutang dengan dia. Sebenarnya kita semua yang berhutang kepada Allah. Allah dah buktikan. Allah bagi kita ciptaan yang baik, yang seimbang dengan susunan yang baik. Tetapi manusia, Allah kata kalla bal tukadzibuna biddin ya, mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak dibina rasa tanggungjawab Ustaz ya. Allah dah bagi macam-macam ni, kena ada rasa tanggungjawab. Allah kata wa inna alaikum lahafizin, iaitu ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, mencatat, kiraman katibin. Kiraman katibin menarik, iaitu dia catat dengan rasa mulia. Dia mulia ni pasal ada orang dia auditor Ustaz ya. Auditor dia check orang punya account dan sebagainya. Kalau dia tak suka orang tu, dia cari kesalahan. Kalau dia geng kan, dia akan cakap lah yang ini tak bersalah, yang ini okey. Tetapi malaikat ini dia kiram ya, dia mulia, maksudnya dia tidak ada bias, dia mempunyai integriti, amanah untuk mencatat segala apa yang ya'lamu nama taf'alun. Dia selalu mengetahui apa yang kamu laksanakan. Yang tu yang kita buat ini Ustaz ya. Kalau buat baik ni kira okeylah juga ya. Ketika buat tak baik tu, sebenarnya masih ada malaikat hafizin ini yang mencatat, terus mencatat dan mengetahui apa yang kita laksanakan. Itu sebabnya pada ayat 13 Allah cakap, bagi orang yang amat menghargai perkara ini, gunakan potensi Allah buat, innal abrara lafi naim. Orang yang buat kebaikan ini berjaga-jaga, Allah melihat dia berada pada keadaan yang nikmat. Ada sesuatu yang istimewa tentang istilah lafi naim Ustaz ya. Tapi kita nak terus dahulu baca daripada ayat yang ke-13 dulu. Kita ulang balik 13 boleh, terus sampai ayat 19. Kita cuba beri perhatian tuan-tuan, beri perhatian pada lafi naim, lafi jahim pada ayat 13 dan 14. Apa maksud sebenarnya? Bersama Ustaz Tamiz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak sambung bacaan menarik lafi naim, lafi jahim. Apakah kupasannya? Kita baca dulu
terus lontarkan suara, keluarkan suara. Nak taranum apa? Tadi kita dah baca dengan bacaan Sabah, taranum Sabah, kan. Jadi kita nak cuba pula sekarang ini dengan bacaan murattal. Sikah boleh Ustaz Fas? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz? Ya. Nanti kita akan dengar Ustaz Fas. Saya kata boleh je kan, bukan saya yang boleh. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, jom kita cuba taranum murattal sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah wal amru yawma idhin lillah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, kita dah bacaan ayat 13 hingga 19. Kita sudah pun membacanya sebelum tadi Ustaz ya, sebelum rehat, dan kita mengulang balik ya. Malaikat yang mencatat itu dia mengetahui setiap apa yang kamu taf'alun, lakukan Ustaz ya, bukan kamu amalkan, bukan ya'malun, ta'malun, tetapi taf'alun. Apa beza dia? Taf'alun ini Ustaz ya, kita bernafas, kita berjalan, kita menulis, kita makan, semua dicatat Ustaz. Masya-Allah. Setiap apa yang nampak oleh malaikat, tapi malaikat tak tahu apa niat. Allah. Niat malaikat tak boleh baca. Siapa boleh baca? Itu daripada Allah SWT. Itu sebabnya bila kita dicatat bagi derma, baca Quran apa sebagainya, bila sampai di akhirat nanti, dalam satu hadis Ustaz ya, ada yang derma, dia kata bahawa kerana-Mu ya Allah, ya Allah kata kadzabta, kamu mendusta, berdusta, menipu. Pasal rupanya orang tu derma kerana nak mencari populariti contohnya. Yang itu yang kita kena betulkan niat kita, kerana birabbikal karim. Jangan buat kerana manusia. Ada orang solat Ustaz ya, tapi solat sahun, kalau baca Quran ada tak? Ada cabaran juga Ustaz. Allah, betul Safas, ada Safas. Macam mana Ustaz? Auzubillah tu. Oh sedap suara lagi. Tengok pula ada menteri lah ini. Masya-Allah. Itu auzubillah Safas. Hati kita Ustaz ya. Betul, sama juga macam jadi imam. Kan masa Fatihah tu slow, bila amin amin. Oh ramai ini. Tukar teranum selalu. Nauzubillah Safas. Itu hati kena jaga Ustaz ya. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian tuan-tuan ya. Kita sama-sama doa pada Allah ya, pasal hati ni memang milik Allah, tapi kita memang kena jaga. Itu sebabnya Quran ini adalah ubat, syifa lima fis sudur. Kerana bila kita jaga, satu yang kita jaga amalan fizikal kita, itu malaikat nampak. Betul. Ya, tetapi lebih daripada itu, innal abrara lafi na'im ya, orang yang abrar ini, yang buat kebaikan ini, yang berbakti ini, dia berada dalam kenikmatan. Allah tak cakap kat sini jannatin na'im. Allah kata dalam kenikmatan. Maksudnya apa? Maksudnya bila orang buat kebaikan ini, dia bukan sekadar dapat nikmat di akhirat Ustaz. Dapat sungai susu, dapat apa lagi? Dapat syurga, dapat keampunan. Tapi lebih daripada itu ialah naim itu dah dapat sejak di dunia Ustaz. Masya-Allah.
dapat hidayah, dapat baca Quran, dapat jaga hati untuk buat kerana Allah, itu adalah naim, nikmat. Walaupun sahabat dipukul, diletakkan batu seperti Bilal Ustaz ya, tapi bagi mereka rasakan itu adalah nikmat untuk mereka. Mereka dah nampak dah bahawa nanti Allah akan beri lebih lagi, dan inilah cara bagaimana kita benar-benar qaddamat ya, membuat persediaan, dan juga wa akharat, apa yang kita kena lalaikan, terutama bab-bab yang tidak baik. Jadi bagi orang yang kumpulan kedua, itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua macam mana? Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbuat derhaka, mereka itu jahim, seperti mana kita bincang Ustaz ya. Macam pandangan singa lapar. Masya-Allah. Jahim ya. Jadi neraka itu dia memang macam nak ngap sahaja pada siapa? Al-fujjar. Dan fujjar ini ada kaitan dengan perkataan pada ayat nombor 3. Wa idzal biharu fujjarat, iaitu bila lautan itu bergelora ya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bagi orang yang buat derhaka Ustaz ya, dia ni seperti orang yang bergejolak, bergelora, dan mereka ni tidak stabil macam lautan. Dia tak macam bar tu daratan. Orang abrar dia macam darat, dia relax, dia tenang buat kebaikan, terus menerus buat kebaikan, solat, baca Quran terus, tak berubah-ubah Ustaz kan. Pukul 12 boleh baca kan. Orang lain dah mula kelang kabut apa sebagainya, tinggal Quran, tinggal solat, bila dah habis PKP dia relax, tenang, buat amalan-amalan baik. Itu abrar. Tetapi untuk fujar, dia ikut keadaan. Waktu trend datang konsert daripada luar, pergi ke mana, Bukit Jalil apa sebagainya, dia ikut ke sana. Bila ada orang buat ke sini, dia ikut sana. Bila ini trend untuk kita ganggu rakyat, untuk kita tipu contohnya, dia pergi buat ke situ ya. Jadi orang-orang begini Allah kata lafi jahim, dia dah berada di neraka jahanam itu kan. Yang sebenarnya lion yang singa memerhati dia tu dah perhati sekarang dah. Betul. Dekat dunia lagi dah perhati, dia ni lain macam ni ya. Cuma kita tak boleh dah cakap yang penipu tu fujar, jangan cakap gitu. Pasal al-fujar ini ialah maksudnya telah dicop oleh Allah kerana dia memang nak melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ingin bertaubat. Yang kita doakan bagi pemimpin, siapa-siapalah kita juga Ustaz ya, kalau katakan ada terlibat dengan fujur, dengan keburukan, derhaka, cepat-cepat bertaubat. Masih ada peluang selagi nyawa dikandung badan ini. Baik. Dan bila masuk ke neraka itu, Allah cakap pada ayat 15, yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, wamahum anha bighaibin ya. Mereka diseret satu dan tak boleh escape Ustaz. Tak boleh nak menyelinap. Dia kalau kat dalam kelas kan, kalau Ustaz tak tahulah Ustaz kan, dulu kalau ada kelas ada tiang kan. Biasanya kalau nak ngantuk tu dia duduk belakang tiang, cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak, ghaib ya. Tapi di dalam jahim ini tidak boleh ghaib. Dia tidak boleh satu saat pun rasa nak escape, pergi keluar ikut pintu, pergi toilet, tak ada. 100%. Dan Allah beritahu perkara ini kerana apa? Ayat 17 hingga ayat 19 sebagai satu peringatan tentang persediaan Yaumuddin yang kita selalu baca di dalam surah Al-Fatihah kita. Kita ulang ayat 17 hingga 19 mengakhiri surah Al-Infitar. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Saya pun selalu juga Ustaz Fazrul menyelinap dulu sekolah dulu lah. Subhanallah. Ada peluang lah Ustaz ya. Kan, tapi di sana nanti naudzubillah kita tak nak pergi ke tempat ini kan, tak boleh, tenang kita, masya-Allah. Betul Ustaz Faz. Baik. Jadi buaya sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita baca sekarang sekali lagi menutup surah Al-Infitar ayat 17, 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-17, wama adraka ma yaumiddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan, yaumiddin. Kemudian Allah mengulang lagi, thumma ma adraka ma yaumiddin, ya, yaumuddin, iaitu sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan. Itu kalau kita baca terjemahan Ustaz, ya. Tetapi kalau katakan tolong senyap, ya. Boleh tak tolong senyap? Dia kalau dah ulang 2 kali tu Ustaz, dah tanda marah tu, kan. Jadi bila Allah mengulang perkara ini, Allah nak beri penekanan, sudahkah kamu tahu dan sudahkah kamu membuat persediaan, kita semua Ustaz, ya, kepada hari pembalasan. Yaumuddin ada kaitan dengan dain, iaitu hutang. Kita akan ditanya balik, Allah dah bagi kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai itu ini, adalah lagi tanggungjawab yang kamu berhutang kepada anak, pada isteri, kepada rakyat. Allah akan tanya pada hari tersebut. Itu yang mengerikan Ustaz. Betul, Ustaz. Bila orang audit saja, awak ni sebenarnya satu sen ni daripada mana pun susah nak jawab kalau tidak ada track record. Apatah lagi bila sampai di akhirat, semuanya dicatat oleh kiraman katibin dalam ayat yang ke-11 sebentar tadi. Pada ayat 19 Allah menyatakan apakah realiti pada hari tersebut. Itulah pun kita baca daripada surah Abasa, yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada siapa pun boleh menguasai orang lain Ustaz. Nak menguasai anak tak boleh. Yang ayah kata kan, betul, ayah dah banyak berkorban ni, yang bagi sikit pahala Quran, ya, hari itu taranum banyak Quran time tu, tak boleh. Tak boleh, ya. Kerana apa? Wal amru yauma idzil lillah. Semua urusan itu Allah yang punya, Allah tentukan, dan pada waktu itulah kita akan sedar Ustaz, ya, bahawa ya Allah, aku ni banyak benda aku tak buat lagi, banyak aku lalaikan, yang Allah sedang bina memori ke depan. Ini bukan memori ke belakang. Kalau memori ke belakang kita ingat kita pergi mana Ustaz, jalan ke Hanoi lah, pergi ke mana kan. Tapi ini Allah suruh kita bina memori ke depan ini agar bila sampai di sana nanti, maqaddamat wa akharat itu adalah yang melayakkan kita, innal abrara lafi na'im. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita sedar asal usul kejadian diri dan tidak kufur kepada nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang pertama. Yang kedua, menjaga diri dari melakukan dosa di saat sembunyi maupun terang-terangan, kerana kita tahu bahawa sebenarnya ada malaikat mencatat amal kita. Yang ketiga, kayakan bekalan diri dengan kebaikan dan ketaatan agar kita dapat menuju Allah dengan menjadi abrar lafi na'im. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, sama ada secara sengaja maupun tidak sengaja, maupun secara tersedar ataupun tidak sedar, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami saat ini, ya Allah, ahli keluarga kami, ya Allah, menjadi orang-orang yang benar-benar berada di dalam syurga-Mu yang penuh kenikmatan, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan kami terus untuk mendalami Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan diberi kekuatan untuk mengamalkan isi kandungnya, ya arhamar rahimin, di dalam kehidupan seharian kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal kita, doa kita pada hari ini. Dan tuan-tuan, kita doakan ya segala apa yang kita buat, kita bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, salah satu platform untuk kita membanyakkan maqaddamat, dan kita doakan agar wa akharat itu kita tidak terlalai daripada kesilapan ataupun persediaan menuju kepada abrar lafi na'im. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya untuk berbincang tentang al-mutaffifin
satu surah berkaitan dengan integriti dan ekonomi dalam Al-Quran. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.